Baik, kita ke Sarawak. Bumi kenyalang. Antara tumpuan hari ini, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memulakan tugas rasmi sebagai Ketua Menteri Sarawak ke-6. Bermain, silakan. Ya Nurul, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memulakan tugas rasmi sebagai Ketua Menteri Sarawak ke-6 di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya Kuching pagi tadi. Ketibaan Ketua Menteri pada pukul 9.30 pagi disambut oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Amar Jaul Sameon serta kaki tangan pejabat pentadbiran Kerajaan Negeri. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari kemudiannya menghadiri majlis sambutan bersama ketua-ketua unit Jabatan Ketua Menteri. Dalam ucapannya, beliau menghargai mandat yang telah diberikan oleh rakyat dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 pada Sabtu lepas dengan kemenangan yang besar diperolehi oleh Gabungan Parti Sarawak. Beliau menjelaskan perkara ini menjadi asas kepada rakyat menerusi mandat tersebut yang akan membolehkan pentadbirannya meneruskan pembangunan negeri Sarawak menerusi kemenangan sebanyak 76 kerusi. Keadaan ini katanya rakyat telah mulai faham dengan hala tuju dan dasar-dasar yang telah diketengahkan oleh kerajaan khususnya ke arah tahun 2030. Tambahnya, rakyat juga faham hanya dengan kestabilan politik akan dapat membangunkan rakyat selain dasar keterangkuman. Ia melibatkan semua kaum dan agama yang dititikberatkan serta kefahaman rakyat Sarawak yang mempunyai kedudukan tersendiri mengikut Perjanjian Malaysia 1963 yang telah diluluskan oleh Parlimen. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari juga berkata faktor kejayaan lain termasuk integriti dalam kalangan pemimpin yang telah melaksanakan apa yang telah dijanjikan kepada rakyat dan kerjasama rapat dengan pihak Kerajaan Persekutuan. Beliau dalam pada itu menyeru penjawat awam negeri untuk merombak beberapa prosedur dalam mempercepat pelaksanaan projek bagi manfaat rakyat selain meningkatkan perkhidmatan awam yang lebih efisien. Lebih banyak pembangunan yang diharap rakyat negeri ini terutama di kawasan Dewan Undangan Negeri Pujut. Ini berikutan kawasan berkenaan sering berhadapan dengan banjir kilat apabila tibanya musim tengkujuh terutama di Krokop dan Pujut Corner. Menurut Ketua Masyarakat Kawasan Pujut, Penghulu Samion Gani, situasi itu seringkali menjadi runggutan penduduk yang mengakibatkan kerosakan harta benda. Mewakili penduduk dari konstitusi itu, beliau amat berharap kerajaan dapat membantu mereka dengan membina sistem peparitan yang lebih sistematik di kawasan mereka. Mengharapkan kerajaan supaya bantu si Datuk, supaya jangan rumah si Datuk rosaklah kena banjir. Kenapa bila banjir tadi sidam pun rabuk rumahnya habislah. Kalau nya udah nutup, nya terpaksa beli baru lagi nak nyusahkan tidak. Sementara itu, longkang di Krokop misalnya perlu ditambah baik berikutan kapasitinya tidak lagi mampu untuk menampung jumlah air terutama sekali ketika berlaku hujan lebat. Kawasan Krokop merupakan kawasan kediaman terawal di Miri dan kebanyakan spesifikasi serta mempunyai reka bentuk longkang lama yang perlu dinaik taraf. Kalau kuat hujan, dia memang masuk ke rumah. Banjir tidak kuatlah, tapi dia akan masuk ke rumah. Itulah bahaya. Kadang-kadang binatang yang macam ada skorpion, dia masuk ke rumah. Itulah bahaya. Kita orang takut saja itu saja. Kerja-kerja pembinaan peparitan di beberapa kawasan telah pun bermula awal November lepas. Dulu, semua tidak kena kami orang. Dulu, semua sampai bilik sana. Sekarang tidaklah, sudah ada bikin tu untuk jeraya. Dulu semua tanah, sebab tu datang dari sana tu parit lah sampai sana, sampai air Miri sana. Masa macam ini memang gembira lah sebab kan paritnya sudah ada, akan tidak banjir lagi lah. Family kami pun okey lah. Dia cakap, barit sudah jadi. Apa yang diidam-idamkan penduduk di Pujut adalah kemajuan, keselesaan serta keselamatan terutama sistem peparitan selain kemudahan infrastruktur. Gangguan bekalan air akan menjejaskan beberapa penduduk di kawasan daerah Asajaya dan Simunjan esok. Menurut satu kenyataan di laman Facebook Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB, gangguan tersebut akan bermula pukul 6 petang hingga 6 pagi pada Khamis ini.
Ia akan melibatkan seluruh kawasan Tambirat, Asajaya dan Sadong. Selain itu, kawasan yang turut terjejas adalah kawasan Ensinge Iban Melayu, Seruyuk dan Ladong. Gangguan berkenaan bagi memberi laluan kepada pihak kontraktor untuk melakukan penyambungan paip di Jambatan Batang Samarahan. Tekanan air akan pulih secara berperingkat dan mengambil masa, terutama kawasan yang jauh. Pengurusan Tertinggi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS mengumumkan semua kuliah ditangguhkan untuk tempoh bermula esok hingga 29 Disember ini. Penangguhan itu dibuat ekoran bencana banjir kilat yang melanda beberapa negeri di Semenanjung Sabtu lepas. UNIMAS menerusi kenyataan media memaklumkan beberapa inisiatif dibuat termasuk pelepasan khas atau tempoh bertenang bagi penuntut universiti ini yang terkesan. Selain itu, aktiviti kuliah, tutorial, pentaksiran dan penghantaran tugas juga tidak dilaksana sepanjang tempoh tersebut. Baik, Persekutuan Pelancongan Sarawak STF rai 140 keluarga dengan pek bantuan makanan bersempena perayaan Krismas. Penerimaan sumbangan merupakan mangsa kebakaran, penghidap kanser, warga emas dan keluarga kurang berkemampuan dari kampung sekitar Bandaraya Kuching. Pek makanan mengandungi makanan kering berasaskan beras bersempena sambutan istimewa dengan tema nasi beras untuk acara sebagai tumpuan utama untuk pemilihan bantuan. Bantuan ini dilihat tepat pada masanya kerana Bandaraya Kuching baru-baru ini menjadi bandaraya pertama di Malaysia diterima sebagai ahli UNESCO's Creative Cities Network dalam bidang gastronomi. Hadir pada majlis amal makanan tersebut ialah wakil daripada STF diketuai oleh Presidennya Audrey Wan Ulog yang diadakan di bangunan Mahkamah Lama Kuching. Beras merupakan ruji makanan asas penduduk pelbagai kaum dan agama di Sarawak dan ia juga dilihat sebagai semangat perpaduan yang diterjemah kepada kepelbagaian menu masakan berasaskan beras. Sekian perkembangan berita dari Sarawak. Keluarga Malaysia terus patuhi SOP jangan leka kerana COVID-19 ada dalam komuniti. Saudara, awasi keselamatan masing-masing sepanjang musim tengkujuh ini. Yang sahih di Berita RTM. Kembali bersama Nurul, silakan.